وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ada soalan sini tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semalam Ustaz kata madrasah pertama bagi anak-anak ialah ibu. Bagaimana pula dengan bapa? Madrasah malam saya sebut madrasah pertama adalah ibu. Sekolah pertama adalah ibu. Bagaimana pula dengan bapa? Bapa adalah pengetua sekolah tu. Faham? Allahu a'lam. Cukup. Terus. Daripada Rifa'ah Ibnu Rafi' bahawasanya Nabi SAW telah bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, engkau kumpulkanlah bagiku akan kaummu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka. Maka tak telah hadir mereka itu akan pintu rumah Nabi SAW. Umar radhiyallahu anhu masuk lalu berkata, sungguh aku telah mengumpulkan bagimu akan kaumku. Maka telah mendengar hal yang demikian kaum Ansar. Lalu berkata mereka itu, telah turun wahyu pada kaum Quraisy. Maka telah datang mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang dikatakan bagi mereka. Maka keluar Nabi SAW lalu berdiri baginda SAW di antara mereka. Lantas bersabda, adakah di kalangan kalian selain daripada kaum kalian? Maka mereka menjawab, ya ada, bersama kami ada halif kami, yakni orang yang berjanji untuk membantu dan menyokong, anak-anak saudara perempuan kami dan hamba-hamba kami. Nabi SAW bersabda, pendukung kami adalah daripada golongan kami, anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami, dan hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita. Dan kalian telah mendengar bahawasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Jika tidak, maka kalian ambil perhatilah. Jangan pula datang manusia dengan amalan-amalan baik. Perhatilah di situ maksudnya unzuru. Yani unzuru iqabakum fil akhirah. Nah, lihatlah nanti akibatnya di akhirat nanti kalau tidak bertakwa kepada Allah. Yang menggantikan Nabi adalah ahlu tuqa. Nah, wassalah, orang yang bertakwa kepada Allah yang menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berbangga dengan nasab, tetapi yang paling penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Jangan pula datang manusia dengan amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian, lalu semua itu ditolak dari kalian. Kemudian Nabi SAW menyeru lalu bersabda, wahai manusia, sambil baginda SAW mengangkat tangan. Ini kan Nabi SAW bagi perhatian kepada keluarga Nabi yang berhampiran dengan Nabi, yang berkait dengan Nabi SAW. Nah, Nabi bagi tahu perkara ni kerana beri penting bahawa yang berkait dengan Nabi dimuliakan disebabkan Nabi SAW, maka jaga kemuliaan tersebut. Jaga kemuliaan nasab, jaga kemuliaan yang berkait dengan Nabi SAW. Jadi tak cukup hanya sekadar berbangga dengan keturunan. Nah, dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya tidak banyak, amalannya sedikit, maka tidaklah akan mempercepatkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan nasab keturunannya. Kata sebahagian ulama, hadis ini ditanggung pada keturunan yang lain daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian ulama mengatakan bahawa seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah dalam Jawahir Lu'lu'iyah, mengatakan bahawa keturunan Nabi punya kelebihan yang tidak ada pada keturunan yang lain. Dimaksudkan dengan man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, itu adalah kepada keturunan yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia keturunan raja-raja, dia keturunan orang-orang besar pada zaman dahulu, kemudian dia berbangga dengan keturunan tersebut tanpa dia membanyakkan amal dia kepada Allah Ta'ala, maka tidak guna dengan keturunan tadi. Nah, dan tidak guna kalau kata amal tidak menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa wali-wali Nabi yang menggantikan Nabi adalah ahlut tuqa, al-muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan keduanya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy.
Wahai manusia, sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Barang siapa memberontak terhadap mereka, kata perawi Zuhair, aku menyangka Nabi SAW bersabda, Allah akan menelangkupkan wajahnya. Nabi SAW bersabda demikian sebanyak 3 kali. Dan di sini dalil menunjukkan bahawa Nabi mengetahui tentang peristiwa fitnah akhir zaman. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-a'immatu min Quraisy. Nabi mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. A'immah itu umum, termasuk pemimpin agama dan pemimpin dunia. Itu daripada Quraisy, daripada keturunan yang bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada terus bersambung dengan Nabi melalui Bani Hashim ataupun Quraisy, Bani Muttalib ataupun Bani Abdi Manaf dan sebagainya, yang penting Quraisy. Nah, mereka ni adalah pemimpin-pemimpin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Khususnya dalam Islam. Nah, tidak salah kalau kita katakan bahawa kebanyakan ulama yang ada dalam dunia ini, sama ada tahu ataupun tidak tahu, mereka ini sudah pasti menyambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada keturunannya ataupun sama ada dengan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliya Nabi adalah minal muttaqun. Nah, dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Quraisy itu adalah pemegang amanah, mereka ini adalah ahlus sidqi wal amanah. Mereka ini adalah ahli sidq, ahli kebenaran dan ahli amanah. Amanah di sini dengan maksud mereka akan menyampaikan dengan benar. Kalau kata diberikan amanah dengan keduniaan, mereka akan memegang dengan baik. Kalau diberikan amanah dengan agama, mereka akan menyampaikan dengan benar, dengan baik, seperti yang diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-a'immah min Quraisy. Waktu Nabi SAW kata, siapa yang memberontak melawan dengan mereka? Tuan-tuan, pemimpin nak bersin tapi tak edit. Itu paling tension dalam dunia. Benda yang paling geram dalam dunia, nak bersin tak jadi. Nah, baik. Apa dia nak sebut, lupa. Khulafa arba'ah. Nah, khalifah yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kesemua mereka Quraisy. Nah, kesemua mereka adalah Quraisy. Dan yang memberontak daripada mereka Khawarij, yang telah menentang dan menjatuhkan Sayyidina Uthman, membunuh Sayyidina Uthman, dan akhirnya membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan membunuh para sahabat Nabi yang lain, maka mereka ditelangkupkan oleh Allah Taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Dan mereka adalah penyebab fitnah yang paling besar. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang menyebabkan fitnah terbuka kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka punya pendokong dan mereka punya penyokong mereka siapa dia? Yahudi, laknatullah alaihim ajma'in. Terus. Dan ini dalil Nabi mengetahui perkara bahawa mereka ini macam mana pun akan berlaku, mereka akan ditelangkupkan oleh Allah Ta'ala, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Terus Bab 41. Babu man ala jariyataini aw wahidatan. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 2 atau seorang anak perempuan. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Harmalah bin Imran Abu Hafsin at-Tujibi an Abi Ushanata al-Ma'firi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Tujaybi Abu Hafsin at-Tujaybi at-Tujaybi Abu Hafsin at-Tujaybi an Abi Ushanata al-Ma'firi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ada baginya 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. 3 tadi dengan maksud banyak. Siapa yang ada banyak anak perempuan? Nah, karena al-adat la mafhum dah. Adat tidak memberi mafhum. Bukan mesti 3. Maksud banyak. Kerana 3 adalah had paling banyak
paling sikit dalam banyak. Paling sikit dalam banyak adalah 3. Nah, maka itu Nabi sebut 3. Kalau siapa yang ada anak 3 orang. Karena bila Nabi sebut macam ni dan mereka sabar dengan karenah anak-anak tersebut, dengan keperluan anak-anak tadi yang perempuan tersebut, maka Allah Ta'ala akan menjadikan ketiga-tiga ini hijab baginya daripada api neraka Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan adat jahiliyah yang mereka membunuh anak-anak perempuan. Karena dianggap anak-anak perempuan ini mempunyai bala. Jadi anak perempuan ni anak sial. Maka Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan kepada umat bahawa kita ni laki ke perempuan ke sama sahaja. Nah, yang dimuliakan oleh Allah yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hatta kalau wanita itu lebih bertakwa pada lelaki, dia lebih mulia daripada lelaki. Nah, jadi kalau 3 anak perempuan, maksudnya banyak, dan dia sabar di atas mereka. Nah, dan kemudian dia beri pakaian daripada hartanya, maka Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai pendinding daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bab, cuba tengok apa yang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tulis. Babu man ala jariyatain aw wahidatan. Siapa yang menanggung 2 atau seorang anak perempuan. Disebut sini 3. Di atas bab 2 ataupun seorang sekalipun. Jadi sebab tu kita katakan adat la mafhumalah. Itu kefahaman Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan dikuatkan dengan hadis yang akan datang selepas itu. Nah, yang akan datang selepas itu. Terus. وبه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فتر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس عن النبي سمعت ابن عباس سمعت ابن عباس kita baca ibnu ke ibna? ibna ibna, bagi dengar jelas. سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannah. Daripada Syurahbil, dia telah berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah seorang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya tidaklah seorang muslim. Nah, Islam itu agama. Tidaklah seorang muslim itu lebih baik. Tidaklah seorang muslim yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak perempuan yang dididik dengan baik ini adalah penyebab kepada ibu dan ayah tersebut masuk dalam syurga. Apa yang nak menyebabkan mak ayah masuk syurga ni, tuan-tuan? Didik anak perempuan dengan baik. Karena baik anak perempuan ni akan baik dunia dan alam ini. Buruk anak perempuan tersebut akan buruk dunia dan alam ni, karena mereka adalah penyebab kepada buruknya lelaki yang ada pada zaman tersebut. Boleh faham tak? Baikkan akhlak anak perempuan kita. Tunjukkan yang baik kepada anak perempuan kita. Pesan kepada mereka yang boleh, yang tidak boleh. Ni kita pula duk bagi lorong dia bagi buat benda tak elok. Dia berkawan dengan orang lelaki, balik ke rumah, kita pula setuju. Mana kawan tu bila nak bawa main rumah, pang tu dah kali dengan mak-mak tu. Nah, awak mau main-main lah sekali tengok, lepas tu seronok pula anak ni. Lepas tu pesan pula nanti kalau ni tolong tengok anak makcik no, kalau anak makcik duduk di universiti nanti tolong tengok dia sama. Elok dia tengok habis semua. Faham tak? Kita jangan jadi penyebab untuk anak kita yang buat benda haram tersebut. Kita yang jadi pintu. Pesan kepada dia yang tak boleh. Tak boleh tak apa lah. Nak bagi nikah buang. Nah, itu maksud dia. Terus. Jadi kalau nak bagi anak kita yang menyebabkan 2 orang perempuan ni masukkan dia dalam syurga, dia kena didik anak tersebut dengan baik terlebih dahulu. Syarat tu dulu. Didik anak perempuan tu dengan baik. Batu tuan-tuan, anak perempuan adalah yang paling suka. Kalau baik anak perempuan, insya-Allah baiklah. Nah, baiklah perkara tersebut. Orang Arab ni misal dia cantik nah. Kalau kami jumpa dengan orang-orang tua-tua Arab, maka dia tanya, "Kamu dah ada anak berapa orang?" Dia kata ada 2 orang. Yang pertama laki ke perempuan? Yang saya kata yang pertama adalah laki. Dia ni akan jadi Allah yang akan mempertahankan kamu nanti anak laki ni. Nanti yang kedua perempuan. Ini yang akan menjadi penyejuk hati kamu ketika kamu tua nanti. Orang tua Arab nah. Ni akan jaga kamu ketika kamu sakit. Waktu tua nanti hak perempuan ni lah. Jadi nak suruh dia jaga kita, nak bagi dia baik dengan kita, baik ketika dia kecil dengan dia.
Itu kata ahli psikologi. Seorang yang bermesra dengan anaknya ketika kecil, banyak bermesra dengan anaknya ketika kecil, main-main dengan anaknya, cium anaknya ketika kecil, maka ini akan mengurangkan dalam hatinya perasaan tidak elok pada anak tersebut pada besar nanti. Faham tak? Kebanyakan sumbang mahram yang berlaku di antara ayah dengan anaknya sendiri adalah kerana kurangnya kasih sayang anak tadi kepada dia, dan kurangnya dia bergaul dengan anak ketika dia kecil. Maka dia tak rasa anak tu macam darah daging dia. Dia rasa anak ni macam orang asing daripada dia, maka disebabkan tu dia melakukan yang tidak elok pada anak dia. Kebanyakan, kalau tuan-tuan tengok, macam itulah sebab dia. Katanya dia tidak ada hubungan yang elok dengan anak dia. Akhirnya dia sanggup buat yang tidak elok pada anak dia. Tapi kalau yang sayang anak dia, yang tengok anak dia membesar dengan elok, yang dia bagi perhatian kepada anaknya, dia tak akan terpintah dalam otak dia ni nak buat benda tak elok pada anak dia. Ini orang yang tibaknya salimah, orang yang tabiatnya dalam hatinya sejahtera, yang tak ada penyakit dalam hatinya. Terus, dan ini akhlak Nabi SAW. Dan Nabi SAW mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan cucu Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatina Zainab. Itu dilayan oleh Nabi dengan layanan yang sangat istimewa. Sehingga seorang sahabat Nabi SAW rasa pelik bila tengok Nabi melayan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatina Zainab dengan cukup baik. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak, tapi tak ada seorang pun saya cium dia. Saya ada 10 orang anak, 10 orang saya tak pernah cium langsung. Nabi kata, man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada kasih sayang, dia tak akan dikasihi nanti oleh anak-anak dia. Kasih anak kita elok-elok, dia akan kasih kita ketika besar. Sebenarnya kita layan dia, kama tadin tudan. Macam mana kamu buat, dia akan balas balik kepada kamu nanti. Faham tak? Yang duk kerah dengan anak-anak, yang apa semua, waktu kecil anak-anak tempat bermain. Anak-anak jadikan dia rasa bahawa dia tu berkanak-kanak. Jangan kita layan anak-anak ketika kecil seperti mana dia ni orang dewasa. Waktu ketika dia meningkat dewasa, layan dia seperti kawan-kawan kita. Macam kita kawan dengan dia. Boleh minta pandangan dia. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika anaknya telah mampu untuk berjalan dan memberi pandangan, maka ditanya kepada anak tersebut. Apa dia ayat dia? Inni ara fil manami inni azbahuk. Fanzur madza tara. Tengok, ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, apa pandangan kamu wahai anakku Ismail? Tengok, ditanya pandangan. Jadi waktu umur ni, waktu umur berbincang. Kita jangan ada istilah kita nak kena paksa anak kita nak kena kata. Ada waktu kita bincang, ada waktu kita ni pada umur yang sampai peringkat tersebut. Waktu ketika kecil bagi layanan dia. Saya pernah terlintas dalam hati saya, anak saya cerita kat guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Waktu tu Muhammad ni umurnya 3 tahun, 4 tahun. Saya kata, Syekh, saya nak bagi anak saya ni hafal Quran. Syekh tanya kat saya, umur baru berapa umur Muhammad ni? Dia tahu umurnya baru 4 tahun pada waktu tu. 4 tahun Syekh kata, jangan kamu matikan umur muda dia. Jangan kamu matikan umur kecil dia. Biar dia rasa hidup zaman kecil dia. Jangan kamu gagalkan umur hidup dia waktu kecil. Kamu ketika kecil dulu, kamu ingat tak? Kamu punya gembira waktu kecil tersebut. Macam mana mak ayah kamu bawa kamu main-main dan semua. Tu waktu dia main-main, waktu dia seronok. Biarkan dia hidup dengan zaman kecil dia. Biar dia seronok. Tapi bukan tak bagi mengaji langsung. Dia seronok, bawa mengai. Bawa mengai, baca. Dah ada waktu dia. Tapi bagi dia rasa zaman kanak-kanak tu lebih banyak daripada dia tension waktu ketika kecil. Faham tuan-tuan? Nanti dia akan pilih. Nanti dia akan reti sendiri insya-Allah. Kita pun macam tu lah. Saya tengok balik, saya pun macam tu lah. Mak saya bukannya daripada kecil lagi duk paksa saya baca kitab. Dia buka Adabul Mufrad, baca kat saya semua dah. Macam tu kan. Hadza min fadli rabbi. Itu semua daripada Tuhan, daripada Allah Taala. Mana yang penting doa. Doa bagi Allah jadikan anak kita ni anak yang soleh. Itu ya cukup dah. Berkat doa ibu tu, insya-Allah jadi. Yang penting doa. Terus. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله. قال وثنتين. Jabir bin Abdullah dia telah berkata,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan yang dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka dan menyayangi mereka, maka wajiblah baginya syurga. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada orang ramai yang hadir, sekiranya 2 wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang. Nah. Sila baca. Bab 42. Babu man ala. Itu ya. Ya kata habis lagi. Walaupun 2 orang. Dan Imam Bukhari letak walaupun seorang. Wahidah pun sama juga. Sebab tu al-adat la mafhum lah. Adat tidak memberi mafhum padanya. Maksudnya kalau 3, 2 tak termasuk. Kalau 2, 1 tak, bukan itu maknanya. Hatta 1 sekalipun. Yang penting ada anak perempuan seorang. Sebab tu kalau dapat anak perempuan, Nabi nak ajak kepada kita kena gembira. Kerana ni adalah benteng kita daripada api neraka Allah Taala. Dengan syarat didik dia dengan baik. Didik dia dengan akhlak. Didik dia dengan malu. Tahu ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh. Dan kita bukan akan duduk dengan anak tu sepanjang masa. Dia akan membesar, dia akan jadi ibu. Tuan-tuan, saya tanya kepada orang-orang Minang. Orang Minang Kabau. Tanya kepada kawan saya ni, ada seorang ustaz ni di Mesir. Saya tanya, apa adat Minang bagi lelaki dan wanita kalau nak keluar daripada kampung dia? Dia kata kalau lelaki, dia kata ustaz, wajib kalau nak merantau mesti belajar silat. Kena belajar silat, dia kata. Lelaki wajib belajar silat. Perempuan wajib pandai masak rendang tok tu. Nah, rendang hitam tu kan. Wajib berarti masak tu dulu. Tuan-tuan, itu simbol kepada lelaki kena menunjukkan kegagahan, ajak anak lelaki kita dengan gagah. Dan bagi perempuan, ajak bagi dia sedar bahawa dia adalah perempuan. Nah, hebat macam mana pun kehidupan dia akan datang, jadi CEO syarikat apa pun, dia akan ke dapur jugalah sekali. Dan bila ke dapur, tuan-tuan, dia akan rasa dia tu ibu, dia akan rasa dia tu adalah seorang isteri pada waktu tersebut. Kalau dia duduk depan kat TV, dia tunggu makanan dia main, pada waktu tersebut dia akan jadi ego. Tu kena pergi duduk kat dapur sekali, walaupun tak erti buat apa pun, pergi tengok dah apa. Macam mana ibu buat kerja, faham tak? Tu dia kata orang perempuan Minang kalau nak keluar daripada rumah ibunya mesti pandai tu dulu. Kena didik tuan-tuan tu. Tu simbolik kepada tu, bukan dia erti pandai tu je, halin haram tak erti, nasi tak erti masak apa, rendang tu pandai. Tu kata hak tu orang panggil istimewanya depa tu tang situ. Faham tak? Macam kita ni apa-apa tu jalan orang Melayu kita tahu kan apa yang kita buat tu. Nah. Atau yang penting adab, ajak kepada mereka adab. Nah, adab dan juga akhlak yang baik. Faham tak? Terus Bab 42. Babu man ala thalatha akhawatin. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 3 orang saudara perempuan. Satu lagi saya tanya kepada sahabat saya tadi, apa lagi yang diajak? Kalau lelaki tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, kalau saya tersilap saya minta maaf lah. Dia kata diajak juga kepada orang lelaki ni dengan kemahiran. Sama ada pandai masak tempe, tauhu, diajak juga yang tu. Kenapa tuan-tuan? Untuk jadi mata pencarian. Kalau nanti keluar tak tahu nak buat apa, reti buat tempe. Faham tak? Reti buat tempe, reti buat tahu. So dia boleh meniaga lepas ni kepada orang, kepada masyarakat. Jadi dia tak akan minta-minta kepada orang. Tengok ni diajar kepada anak-anak mereka. Faham tuan-tuan? Kita orang Melayu, anak kita manja. Kita manjakan anak kita tadi dengan kemewahan. Akhirnya dia tak erti apa. Kalau kata mak dia meninggal, mak orang kaya, ayah orang kaya, meninggal mak dan ayah, tinggal harta banyak dekat anak. Anak tadi kalau dia guna harta tak elok, habis lingkup habis semua, bankrupt habis semua apa yang dibuat tanpa dia didik anak tadi dengan baik, maka dia akan merugikan anak tersebut dalam masa akan datang. Faham tak? Jadi akhlak tersebut yang dibuat oleh mereka ni akhlak nubuwah. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting didik anak kita dengan baik. Babu man ala salasa akhawatin. Terus وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah bagi seseorang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan lalu dia memperlakukan mereka dengan baik melainkan masuk ia ke syurga. Memperlakukan dengan baik maksudnya mendidik mereka dengan baik. Jadi tak sama didik anak perempuan dengan anak lelaki ni, tak boleh keras-keras sangat anak perempuan. Didik mereka dengan baik. Tapi bukan bermakna tidak boleh marah mereka kalau mereka buat silap. Yang penting khair, yang baik kepada mereka, melakukan kebaikan kepada mereka dengan keuangan, dengan nafkah kepada mereka, dengan akhlak yang baik ditunjukkan kepada mereka, dengan bercakap yang elok kepada mereka. Kerana perempuan ni kalau dikeras patah, kalau lembut sangat dia bengkok sampai ke sudah. Jadi betulkan dengan hikmah, maka mereka akan dibentuk dengan elok. Maka ini penyebab untuk mereka masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti anak ini, perempuan ini nanti akan jadi ibu, akan jadi isteri. Maka mereka akan mendidik seperti mana bapaknya mendidik anak-anaknya, bapaknya mendidik dia. Maka pahala didikan yang dia buat tadi ni dapat kepada bapak dia sekali. Hasil daripada didikan ibu dan bapaknya, pahala yang dia tunjuk kepada anak, baik yang ditunjuk kepada anak dia, masuk sekali sahamnya kepada ibu dan ayahnya yang menunjukkan akhlak yang baik tadi kepada anak tersebut. Terus lepas tu jangan pandang kecil dengan benda kecil, yang baik-baik, yang kecil-kecil. Kalau anak perempuan, anak lelaki kita kalau nak salang orang, suruh cium tangan orang tua. Jangan bising depan orang tua-tua, jangan cakap tu je. Budak ni memang dia ni dengar memang gitu, tapi dia lebih ingat kuat daripada orang tua-tua. Lepas tu mendidik kanak-kanak ni seperti naqshu 'alal hajar, kan naqshi 'alal hajar, seperti menempa di atas batu. Tapi mengajak orang tua-tua kan naqshi 'alal ma', senang ya tulis tapi tak lekat. Dia nak tapi nak ajak budak-budak, oi payah sebentar supaya dengan tempa batu tapi lekatnya lama. Sebab tu jangan yang tak elok kita cakap kepada anak kita kerana dia lekat lama. Dia akan pegang lama. Dan dia tak ada ihtimal dah. Budak-budak yang pertama dia dapat, itulah pengajian dia yang pertama. Faham? Terus. Bab 43. Babu fadlun man 'ala banatahu al-mardudah. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Anak perempuan yang diceraikan, anak perempuan yang suaminya kematian, mati ataupun apa-apa sajalah, kembali dia kepada ibu dan ayahnya, maka layan dia. Jangan duk anggap ni lah panggil dulu huduh sangat apa semua ni. Kita tak tanya dia apa masalah dia dengan keluarga dia sampai dia ditinggalkan. Kalau dilayan dengan baik, maka ni apa kelebihan dia? Cuba tengok. Nabi SAW telah pesan kepada Sayyidina Suraqah. Terus. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Musa bin Ali an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum ala adulluka ala a'zami as-sadaqah aw min a'zami as-sadaqah qala bala ya Rasulullah qala banatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Daripada Musa bin Ali daripada bapanya bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ya kepada Suraqah bin Ju'shum, maukah aku tunjukkan kepada engkau atas sebesar-besar sedekah atau di antara sebesar-besar sedekah? Tu syak rawi no? Atau tu syak rawi. Rawi yang meriwayatkan hadis ni syak, sama ada disebut ala a'zami sadaqah ataupun min a'zami sadaqah. Itu jadi syak pada rawi. Tapi syak tersebut tidak memberi mudarat. Terus. Dia telah menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Bahkan dia kata, sebab ditanya oleh Nabi ala adulluka, bala. Jawabnya bala. Kalau jawab na'am, maksudnya tak mau. Kalau jawab na'am, maksudnya saya tak mau tahu. Nak tak saya tunjukkan? Na'am, maksudnya ya saya tak mau. Itu maksudnya. Tapi kalau nak tak saya tunjukkan, soalan tersebut ala adulluka, nak tak saya tunjukkan? Bala, bahkan saya nak ya Rasulullah. Itu jawapannya gitu. Terus. Rasulullah SAW telah bersabda, anak perempuan engkau yang dipulangkan kepada engkau tidak ada yang memberikannya nafkah selain engkau. Wa bihi qala haddatsana Bishrun qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa. Kalau ibu dan ayah
melayan dan juga memberikan nafkah kepada anak perempuan yang telah dikembalikan semula oleh suaminya, sama ada suami dia talak, sama ada suaminya mati ataupun suaminya hilang, maka pada waktu tersebut dia ini melakukan sedekah yang sangat besar dalam kehidupannya. Melakukan sedekah yang sangat besar. Khususnya orang yang macam ni biasanya dia akan dalam keadaan yang sukar dalam hidup dia. Maka dia layan dengan baik pada waktu tersebut. Maka ni adalah sebaik-baik sedekah pada waktu tersebut. Kadang-kadang orang nampak benda ni kecil. Sebab tu Nabi pesan pada benda yang kecil tersebut yang dipandang ringan, bukan kecil, dipandang ringan oleh orang biasa. Malah kadang-kadang dijadikan tu sebagai asbab untuk tahmah kepada anak perempuan dia dengan tahmahan yang pelbagai. Jadi Nabi nak suruh elakkan. Bantu dia. Bantu dia dengan sebaiknya. Terus. وبه إليه قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة مثله. Dia kata ya Suraqah. Di sini ada munada. Ada seruan. Ya Suraqah. Dalam hadis ni terus ditanya ala adulluka. Dalam hadis yang kedua ni ya Suraqah ala adulluka ala a'zami as-sadaqah. Tu tambah sikit tu ya. Terus daripada Suraqah Ibn Ju'shum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Suraqah, yakni seumpama hadis di atas. Wa bi ilaihi qala haddatsana Haywat bin Shuraih qala haddatsana Baqiyatu an Bahirin an Khalidin an al-Miqdam bin Ma'di Kariba annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Daripada Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang engkau beri makan kepada dirimu maka bagimu satu sedekah, barang yang engkau beri makan kepada anakmu maka bagimu satu sedekah, barang yang engkau beri makan isterimu maka bagimu satu sedekah, dan barang yang engkau beri makan pembantumu maka bagimu satu sedekah. Semua tu sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nampak sedekah tu hanya dengan dia beri kepada orang lain. Ni ayal kita, keluarga kita yang paling hampir, itu juga sedekah. Seorang yang memberi nafkah kepada yang hampir dengan dia. Nampak tak? Waladaka di situ termasuk anak perempuan, bukan anak lelaki saja. Wa ma an'amta waladaka, walad di situ dengan makna juga termasuk Allahumma salli ala bint, termasuk anak perempuan. Terus Bab 44. Babu man kariha an yatamanna mautal banati. Bab pada menyatakan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Al-Harith Abi Rawa' Al-Harith Abi Rawa'i an Ibni Umar anna rajula kana 'indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna tu baca dah gitu, anta tarzuquhunna. Tak tahu tentang apa cakap tu. Daripada Utsman Ibnu Haris Abi Ar-Rawa' daripada Ibnu Umar bahwasanya seorang lelaki berada di sisinya dan lelaki itu mempunyai anak-anak perempuan dan dia menginginkan akan kematian mereka. Lalu marah Ibnu Umar, lantas dia berkata, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Jadi ada orang ni tak mahu anak perempuan dan dia berharap pula, kalaulah saya dah anak ramai, dia kata, lepas tu duit tak apa nak ada. Dia biasa macam tu tuan-tuan, biasa macam tu. Orang kaya anak tak apa ramai, orang miskin anak ramai, rezeki. Jadi dia berharap anak perempuan dia mati. Maka Sayyidina Ibnu Umar marah, anta tarzuquhunna, kamu yang bagi rezeki kepada mereka. Kamu tak beri rezeki pun, Allah yang bagi rezeki kepada mereka. Faham tak? Malah kadang-kadang rezeki yang kita dapat tu adalah kerana mereka. Kita duduk seorang-seorang, rezeki kurang. Kahwin, dapat rezeki, kita kata nampak lebih pula rezeki kita. Rupanya rezeki itu rezeki isteri kita juga. Kahwin dua, lagi banyak rezeki dia. Lepas tu tidur kat luar. Terus. Bab 45. Babu al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab pada menyatakan anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut.
Tu ya tuan-tuan, tengok. Okay. Nabi sebut no. Sila. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية فقلت له فقال أعز علي والولد الوطو. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata, demi Allah, tiadalah di atas muka ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada di atas muka bumi itu, muka bumi, bumi jatuh tu. Ada di atas muka bumi ini, terus. Demi Allah, tiadalah di atas muka bumi ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Sayyidina Umar. Maka tatkala dia telah keluar dan telah kembali, maka beliau telah bertanya, bagaimana aku telah bersumpah wahai puteriku? Maka aku telah berkata kepada beliau, yakni apa yang telah beliau ucapkan. Lalu beliau berkata, dia lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. Anda faham tajuk ni apa dia? Sayyidina Abu Bakar sebut, sini Sayyidina Aisyah riwayat, orang yang paling aku kasih dalam muka bumi ini selain pada Nabi, Nabi tidak ada bandingan. Yang paling aku kasih di kalangan manusia selain daripada Nabi, masuk dalam hadis ni, adalah Sayyidina Umar. Bila balik ke rumah, falamma kharaja raja'a, dia sebut ini di depan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah anak dia, faham? Anak Sayyidina Abu Bakar. Bila dia keluar, dia patah balik, dia kata apa kat Sayyidina Aisyah? Kaifa halaftu ay bunayya, wahai anakku yang tercinta, bagaimana dengan sumpah aku tadi? Ya, kata beliau, faqala a'azzu alayya, yang paling berharga bagiku Umar, tapi yang paling melekat dalam hatiku adalah anak-anakku. Nampak anakku? Kamulah maksudnya. Kenapa tuan-tuan ni? Tengok. Anak menyebabkan ayah jadi takut dengan anak tersebut, takut berasa, takut apa semua, seperti yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Takut anak dia berasa, patah balik dia. Takut anak dia berasa, Sayyidina Aisyah berasa lagi. Dahlah dia sebut perkataan di depan anak dia. Habis tu kami ni di mana? Tu kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, anak itu melekat di hatiku. Umar agung di dalam hatiku. Maksud dia gitu. Faham tak? Majbanah mabkhalah. Anak menyebabkan seorang tu jadi penakut. Boleh jadi takut dengan anak dia sendiri. Boleh faham tak? Tu. Wa bi ilaihi qal Dia juga hadatsana. mabkhalah, boleh jadi bakhil kita. Kadang kita dulu ni suka sedekah, tapi bila dah ada anak 2-3 orang, dia mula bakhil pada waktu tu. Kata kalau saya bagi segini anak saya, dia nak perlu duit, nak apa semua, tengok. Menyebabkan dia jadi bakhil pada waktu tu untuk bagi kepada orang. Anak penyebab kepada bakhil. Dan tu sungguh yang berlaku. Boleh. Terus. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانيا من الدنيا. Daripada Ibnu Abi Nu'min, dia telah berkata, aku telah menjadi saksi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni apabila seorang lelaki bertanya kepadanya tentang hukum darah nyamuk, lalu dia bertanya, dari manakah engkau? Maka lelaki itu menjawab, daripada penduduk Iraq. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, kalian lihatlah ini, dia bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan sesungguhnya mereka telah membunuh anak, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain rahimallahu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma adalah harumanku daripada dunia. Baik, terus. Bab 46. Babu hamli as-sabiyyi 'alal 'atiqi. Bab pada menyatakan memikul, yakni mendukung anak di atas tengkok atau bahu.
وبه قال حدثنا أبو الوالد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Al-Bara' radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Al-Hasan salawatullahi alaihi berada di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Tak anak di atas bau. Yang ni orang Arab selalu buat macam tu. Yang kat anak tak atas bau, bawa anak tersebut. Orang Melayu kita letak ni, kata ni duk ajak anak je, kau ajak. Tak, Nabi SAW buat macam tu. Nabi buat macam tu. Nabi letakkan anak di atas bau. Arab lagi hebat. Letak atas bau, dia biar anak tadi. Anak tadi boleh pula duk kawal badan dia pula. Dia boleh apa ni, orang panggil imbang badan dia atas bau pak dia. Kaki tak sini sebelah, tak belakang ni sebelah. Bukan tak dua-dua sini. Tak di sini sebelah, tak sini sebelah. Belakang ni, jadi anak tu duduk macam ni. Boleh, tidak ada masalah. Ataupun tak di sini pun boleh juga. Tak di belakang macam tu bawa anak pun tidak ada masalah. Dan tu antara tanda kasih kita kepada anak tersebut. Anak tu kalau kecil lah, anak tu umur 40, pak umur 50, 80, tak ada tu, mati pak tu. Tu. Bab 47. Babu al-waladu qurratul a'yun. Hadis yang sebelum ni tuan-tuan, saya duk tengok. Nanti saya cerita balik apa kaitan hadis ni dengan babu al-waladu mabkhalatun majmadatun, dengan damul ba'udah tadi. Jadi saya cerita balik nanti. Terus bacakan dulu. Babu al-waladu qurratul aini. Bab pada menyatakan anak itu penyejuk mata. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan bin Amr qala haddatsani Abdul Rahman bin Jubair bin Nufair an abihi qala jalasna ila al-Miqdad bin al-Aswad yawman famarra bihi rajulun faqala طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال. Sebelum tu tuan-tuan, hatta syarih kepada kitab Adabul Mufrad pun kata juga, saya pun tak pasti, dia kata apa kaitan hadis ni dengan bab tersebut. Jadi bukan saya seorang duk pening kan. Dia duk pening ni dari mana, apa kaitan bab ni dengan majbanah mabkhalah. Jadi tengok syarih ni kitab Syekh Ilyas Barah Bangkawi, dia pun sebut, dia kata apa di sini, lam yadhhar li wajhu irtibatil hadis wal atharu bil ba', dia kata. Al hadis, dia kata wal athar bil ba'. Saya pun tak pasti, dia kata, apakah kaitan hadis ni dengan bab ini, iaitu bab apa ni, anak menyebabkan jadi bakhil dan juga jadi majbanah. Nampak tak? Boleh jadi tuan-tuan, boleh jadi. Ada satu lagi tambahan. Salah satu lagi tambahan daripada Imam Hakim Naisaburi, dalam bab disebut babu al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Menyebabkan ayah tadi majhalah, menjahilkan sesuatu. Dia biarkan anak tadi buat apa pun, dia biarkan. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kena dengan bab tu, ya, termasuk dalam hadis ni. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan naik atas belakang Nabi, dan Nabi majhalah. Nabi biarkan dia. Nabi abaikan. Macam itulah ayah kepada anak dia. Anak dia kadang-kadang buat salah sesuatu, mak pak tadi ni dia biarkan saja, dia jahilkan. Seakan-akan dia tak nampak benda tersebut. Tidak. Kadang-kadang anak tu buat salah, maka dia jahilkan. Dia jadi seakan-akan dia macam saya tak nampak, buat macam tak nampak. Dia buat tak tahu. Faham tak? Tu. Ini berlaku. Orang yang ada anak dia tahu. Orang yang ada anak, dia pernah akan berlaku macam tu. Anak dia buat silap, jadi dia abaikan. Kadang mak tegur, mak marah, ayah buat tak tahu. Ayah buat majhalah. Majhalatun. Boleh. Terus. Boleh bab tu kalau masuk dengan tambahan daripada Imam Hakim Naisaburi pada bab, ya termasuk dalam bab. Kena pada bab tersebut. Tulis tuan-tuan, saya pun takut ni lupa juga. Nanti tuan-tuan bila baca balik nanti, boleh tuan-tuan bila tengok ni apa kaitan ni? Ada kaitan kalau ditambah dengan riwayat Al-Imam Hakim Naisaburi pada bab. Terus. Faqala
ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لو يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان رجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين سورة الفرقان. Daripada Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair daripada bapanya, dia telah berkata, kami telah duduk bersama Al-Miqdad ibnu Al-Aswad pada suatu hari lalu seorang lelaki telah melintas seraya dia telah berkata, beruntunglah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kami ingin melihat apa yang telah engkau lihat dan menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Maka ianya telah membuatkan Al-Miqdad marah. Lalu aku menjadi hairan kerana dia tidak berkata melainkan pada kebaikan. Kemudian Al-Miqdad telah menghadap kepadanya. Lalu dia telah berkata, apa yang membuatkan seseorang itu berangan-angan hadir di tempat yang Allah menjadikan dia gaib daripadanya, yakni tidak dapat hadir. Dia tidak tahu sekiranya dia telah menyaksikannya bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Demi Allah. Ya, entahlah. Ada seorang lelaki lalu di depan Sayyidina Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata, bahagialah kepada dua mata yang telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau kami pun berharap kalau boleh kami juga akan ingin berada di tempat seperti Sayyidina Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Miqdad marah pada waktu itu. Kenapa dia marah entah? Dia marah kerana kadang-kadang ada orang ni dia mujamalah lebih-lebih. Dan dia tak pasti keadaan dia nanti kalau duduk dengan Nabi, adakah dia akan ikut Nabi ataupun dia akan lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Boleh faham? Lepas Sayyidina Miqdad marah. Seakan-akan dia nak kata duduk dekat dengan Nabi, oh gembiralah, seronok, kata kesenangan semuanya. Tak. Saya bimbang, dia kata, kamu duduk dengan Nabi, kamu lawan dengan Nabi pada waktu tersebut. Kalau kamu duduk dengan Nabi, kamu tak mampu tanggung bagaimana kami para sahabat Nabi menanggung kesusahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan minta benda yang kamu tak mampu. Nah, begitu kata para sahabat ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang mempunyai hati-hati yang paling bersih dalam muka bumi Allah taala, yang dipilih oleh Allah untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebut, Allah Subhanahu wa taala telah melihat ke dalam hati hamba-hambanya, maka Allah melihat dalam hati yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya Allah melihat hamba-hamba yang lain, maka Allah melihat hati para sahabat itu adalah hati yang mulia. Maka Allah memilih para sahabat ini menjadi ansar dan wuzara. Mereka ini menjadi wazir-wazir, menteri-menteri dan juga pembantu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan tadi menunjukkan bahawa sahabat Nabi ini adalah yang mempunyai hati yang paling bersih dan bening, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tak akan mampu untuk nak mendapatkan kedudukan tersebut. Nah, waktu kata Imam Ibnu Katsir, seseorang yang menunaikan 2 rakaat solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di kalangan para sahabat. Kalaupun kita ini yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, solat selama 1000 tahun pun tidak akan mampu menandingi orang yang menunaikan solat 2 rakaat di belakang Nabi ketika Nabi hidup. Kalau kita semayang 1000 tahun pun tak berhenti, tak akan mampu kita sambung, tak akan mampu kita ganti apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang pernah semayang 2 rakaat saja belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kita mampu untuk ganti zaman tersebut. Tak akan kita mampu ganti dengan hatinya mereka tersebut. Nah, itu maksudnya. Terus. Demi Allah, telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kaum yang telah dibenamkan mereka oleh Allah taala ke dalam neraka
kerana mereka tidak menyahut seruan dakwahnya. Ni yang dia bimbang. Sayyidina Miqdad bukan tak mau bagi orang tu berniat dengan niat yang baik, tapi dia bimbang takut-takut orang tu berada pada zaman Nabi lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baiklah berada pada zaman sekarang tapi kita mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa ramai yang jauh tapi dia dekat. Kita jauh dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Tapi kita kasih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa ramai yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal dekat dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar, tapi mereka ba'id daripada Nabi, jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik jauh daripada kita dekat tapi kita bersama dengan orang yang jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, dan tidak membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji akan Allah Azza wa Jalla ketika dia mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa melainkan Rabb kalian? Lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kalian. Ya, ni yang kita sebut. Terus, Sungguh Allah Ta'ala telah menghindarkan kalian bala, yakni cubaan, dengan dikenakan pada orang-orang selain kalian. Demi Allah, sungguh telah diutuskan Nabi SAW dalam keadaan yang paling susah yang tiada pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu dalam masa fatrah, yakni tempoh kekosongan di antara dua Nabi dan jahiliyah. Mereka tidak tahu bahawasanya agama lebih utama daripada menyembah berbahala. Lalu dia, yakni Nabi SAW telah datang dengan membawa Furqan, yakni Al-Quran, yang membezakan antara yang benar dan yang salah, memisahkan antara ayah dan anaknya, sehingga sekiranya seseorang melihat ayahnya atau anak-anaknya atau saudaranya yang kafir, dan Allah Ta'ala pula telah membuka kunci hatinya dengan iman, dan dia mengetahui bahawa sekiranya dia mati pasti dia masuk neraka, lalu matanya tidak merasa tenteram, sementara dia mengetahui bahawasanya orang yang dicintainya berada di dalam neraka. Dan sesungguhnya itulah yang telah difirman oleh Allah Azza wa Jalla mafhumnya. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. baik tuan-tuan, ini makna ayat ni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa doa tadi? Bukan hanya menyejuk mata kita tengok bini kita segak depan kita, tu menyejuk mata kita. Tengok anak kita comel. Bukan, tu makna dia. Makna dia mereka ingin melihat anak-anak mereka tadi dalam syurga Allah Ta'ala, melihat isteri-isteri mereka dalam syurga Allah Ta'ala. Tu makna qurratu a'yun tadi. Jadi dengan makna wal walad qurratul ain tadi, ini adalah dengan makna anak tadi adalah ahli syurga, dan dia tak akan senang hidup kalau dia tahu kata dia beriman sedang kekasihnya akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun tadi adalah dengan maksud dia gembira kalau anak dan isterinya dan keluarganya yang dia kasihi, ayah ibunya tadi, dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Ta'ala. Itu barulah menyejukkan mata dia, itu barulah akan menyeronokkan hatinya. Itu maknanya. Betul tak? Terus Bab 48, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya agar Allah Ta'ala membanyakkan hartanya dan anaknya. Wa bi ilai qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram min khalati إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah masuk bertemu Nabi SAW pada suatu hari, dan masa itu tiada seorang pun melainkan aku, ibuku dan ummu haram, iaitu ibu saudaraku, yakni dari sebelah ibu, apabila Nabi SAW menemui kami. Lalu baginda SAW telah bertanya,
apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian sedangkan waktu itu bukan waktu solat fardu? Lalu telah berkata seorang lelaki daripada kami, lalu di mana mahu ditempatkan Anas? Maka Nabi SAW telah bersabda, tempatkan dia di sebelah kanan. Jadi Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatina Ummu Sulaim dan menunaikan solat di rumah Sayyidatina Ummu Sulaim atas jemputan Sayyidatina Ummu Sulaim. Nah, para sahabiat di kalangan wanita menjemput Nabi datang ke rumah mereka untuk Nabi SAW solat di rumah mereka dan ditakayinkan tempat solat tadi dijadikan musalla bagi mereka, mengambil berkat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat yang perempuan mereka lakukan demikian. Jemput Nabi datang, di mana Nabi solat, maka di situ dijadikan tempat musalla bagi mereka untuk solat. Faham tak? Ini sunnah mengambil barakah orang-orang yang saleh. Sunnah mengambil barakah orang-orang yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Nah, dan yang kedua ditanya, Sayyidina Anas waktu itu kecil, di mana dia nak letakkan, bahagian mana kalau dia nak solat? Solat di bahagian kanan, kanak-kanak di bahagian kanan, walaupun dia kecil. Nah, perempuan di belakang. Di belakang, betul-betul dengan belakang lelaki. Terus. Kemudian Rasulullah SAW telah bersolat bersama kami. Kemudian baginda SAW telah berdoa kepada kami sekeluarga dengan segala kebaikan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Maka telah berkata ibuku, wahai Rasulullah, khadim kecilmu, yakni Anas, engkau doakan kepada Allah untuknya. Lalu sunnah bagi ibu jumpa orang yang saleh, suruh doakan kepada anak-anaknya dengan kebaikan. Jumpa wali-wali Allah Ta'ala, tuan-tuan guru, alim ulama, suruh doakan anak-anak kita yang kecil. Lepas tu di syariatkan kepada kita, kalau temu dengan anak-anak yang kecil, disyariatkan kita ni bawa jumpa dengan orang saleh, suruh dia tahnik anak tersebut. Nah, tahnikkan anak tadi, belah mulut budak tadi. Temukan air liur orang soleh tadi dengan mulut budak tadi. Karena mengharapkan barokahnya. Barokahnya budak tu. Nah, barokahnya budak tu tak buat dosa. Nah, jadi orang alim tadi dia nak ambil barokahnya orang yang budak kecil tadi. Itu kerana bila dia bawa dia bubuh pula air liur budak tu dalam mulut dia pula. Karena budak ni tak ada dosa. Ini berkat budak ni. Masing-masing nak ambil berkat. Ini berlaku kepada guru kami yang mulia Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullahu ta'ala, murid pada Syekh Yasin Al-Fadani. Waktu ketika dia kecil, ayah dia pernah suruh, ayah dia ulama besar Maliki di kampung di Mesir, 1000 km daripada Kahirah. Ayah dia ulama besar mazhab Maliki, Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullahu ta'ala. Dia cerita waktu ketika dia umur 11 tahun lebih kurang, dia pernah diminta oleh ayah dia untuk berkhutbah, dan ini ahli dalam khutbah. Maka dia pun berkhutbah. Habis berkhutbah, datang seorang tua nak cium tangan dia. Orang tua tu nak cium tangan, dia tarik tangan tak bagi cium. Orang tua tu nak cium lagi tangan, tarik lagi tangan tak bagi cium. Sampai orang tua tu menangis, teriak, keluar air mata, nak cium tak boleh. Dia tengok ke ayah dia. Ayah dia pun bagi isyarat, bagi cium. Maka dia pun bagi cium. Kemudian ditanya ke ayah dia, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya? Dibenarkan saya bagikan tangan saya untuk dia cium. Patutnya saya yang cium tangan dia kerana dia orang tu. Maka kata ayah dia, ni tengoklah. Ni seorang murabbi, guru besar. Dia kata ke anak dia, wahai anakku, kamu tak tahu. Dia kata, dari mana-mana berkatnya? Dari mulutnya orang yang cium tu kah ataupun daripada tangan kamu tersebut? Jadi sebab tu orang yang dicium tangan, kalau dia duk harap dia tu yang berkat, maka tak ada apa lah kat dia. Tapi kalau kata dia berniat dalam hati dia, dia mengharapkan berkat daripada mulut orang yang cium tersebut. Nah, ya, boleh jadi macam tu. Lepas tu ada di kalangan ulama yang tarik, kalau orang nak cium tangan tarik. Ada yang tak tarik tangan dia, kerana niat dia untuk mengambil berkat orang yang cium tersebut. Kerana mulut orang yang cium tadi mulut orang yang ikhlas, mulut orang yang cium mulut orang yang tawaduk. Jadi berkat tadi akan dapat sekali kepada guru tersebut, di atas niat orang tersebut. Faham tak? Untuk guru saya Syekh Amru Wardani hafizahullah ta'ala, waktu saya nak cium tangan dia, dia tak bagi cium, tarik. Waktu saya nak cium lagi, dia tarik lagi dalam Masjid Azhar. Dia jenis memang dia suka tarik pun, dia tak bagi. Waktu saya nak cium lagi, dia tak arjuk ya Muhammad, la, dia kata jangan cium tanganku. Dia kata ya Sayyidi, al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Dia kata adab itu lebih dahulu daripada mengikuti arahan tuan guru. Saya nak beradab, Syekh bagi nasihat kat saya suruh jangan cium. Jadi adab lebih dahulu daripada arahan tuan guru. Terus cium. Terus dia bagi cium. Saya pun ambil jawapan daripada para ulama
yang pernah berlaku kepada Al-Imam Syekh Saleh Ja'fari rahimahullahu ta'ala di Al-Azhar. Waktu dia nak cium tangan Tok Guru dia tak bagi. Kemudian Tok Guru dia kata yang sedemikian, jangan, aku arahkan kamu, jangan cium tangan aku. Kemudian barulah dia sebut, dia kata al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Maka Tok Guru bahagia, cium lah, terus cium. Berlaku sama juga di dalam Masjid Azhar yang saya buat juga dekat Tok Guru saya. Baik, saya nak cerita apa sebenarnya ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau anak ni, kalau tuan-tuan tak hantar kepada orang soleh untuk ditahnik budak-budak tersebut, biasanya budak-budak ni kalau tuan-tuan tengok dia akan jadi sedikit masalah. Nah, pada akhlaknya, pada apa semua sekali. Dia faham tak? Nah, macam tu dah. Kadang ada gangguan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tak didoakan oleh orang-orang soleh. Bawa anak-anak pergi jumpa dengan orang-orang soleh, doakan pada orang-orang yang minta orang-orang soleh doakan anak tersebut. InsyaAllah khair. Nah, terus. Lalu Rasulullah SAW telah mendoakan kepadaku dengan segala kebaikan. Adalah pada akhir doa baginda SAW telah menyebut, Ya Allah, Engkau perbanyakkanlah akan hartanya dan anaknya dan berkatilah dia. Tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, didoakan oleh Nabi dengan banyakkan harta dan anak. Imam Ibn Hajar ada sebut dalam Fathul Bari, mendoakan harta dan anak yang banyak ni, harta dan anak adalah fitnah akhir zaman. Baik, kenapa Nabi doakan harta dan anak untuk banyak sedangkan dua-dua ni fitnah? Nah, macam mana? Lepas tu kata ulama, Imam Ibn Hajar kata fitnah tadi tertolak setelah mana Nabi menambah di belakang, wa barik lahu, dan berkati kepada Sayyidina Anas dengan kedua-dua yang telah didoakan tadi. Maksudnya Nabi bukan doa banyakkan anak dan harta saja, tapi Nabi doakan dengan berkat. Wa barik lahu. Besok wa barik lahu tadi, maka terangkat fitnah terus pada waktu tersebut. Karena bila harta ni berkat, tidak akan ada fitnah. Anak kalau berkat, tidak ada fitnah. Sebab tu tuan-tuan, kalau doa ke anak, jangan lupa berkat. Ya Allah, bagilah anak saya ni berjaya dan berkati hidupnya. InsyaAllah dia akan jadi elok. Tapi kalau doa berjaya saja tapi tak berkat, maka pada waktu tersebut anak tadi berjaya insya-Allah berkat doa ibunya, tapi anak tadi akan jadi mungkin orang yang tidak berkat dalam agamanya, tidak akan bagi kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan kejayaan dia tadi untuk kejahatan kepada umat pada waktu tersebut. Lepas tu kena doa berkat tambah di belakang. Barik lahu. Jangan lupa tu. Tuan-tuan, berkat doa tersebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, Sayyidina Anas bin Malik memang hartanya sangat melimpah ruah. Sehingga dikatakan kebun Sayyidina Anas bin Malik di Kufah, kebun orang lain berbuah setahun sekali, kebun Sayyidina Anas bin Malik berbuah 2 kali. Setahun 2 kali berbuah. Dan dalam kebun Sayyidina Anas bin Malik keluar haruman seperti misik, seperti kasturi. Kalau masuk dia punya angin dia macam kasturi. Dan pernah sekali berlaku kemarau panjang di Kufah, Sayyidina Anas bin Malik pergi ke kebunnya, solat 2 rakaat, turun hujan. Sayyidina Anas suruh hamba dia pergi tengok di luar kebun. Ada tak lagi turun hujan di tempat lain? Turun keluar tengok hujan memang turun kat kebun dia aja. Ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni orang yang diberkati oleh Allah Taala berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mempunyai anak yang banyak. Sayyidina Anas bin Malik anaknya banyak. Anaknya saja, anak cucu dia saja sampai 400 orang. Anak cucu dia 400 orang. Anak dia saja hak dia tanam sebelum dia meninggal, hak anak meninggal dulu sebelum dia meninggal 100 orang. Anak dia bukan cucu, anak 100 orang. Bini berapa orang? Allahu a'lam. Kalau bini seorang, anak 100 mampu. Okay, bini 4 lah kau no. Bini 4 seorang 25. Masya-Allah. Hebat isteri tu sebab anak 25 orang keluar. Allahu akbar. Dia. Terus. Bab 49. Babu al-walidatu rahimatun. Bab pada menyatakan ibu-ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Wa bi ilaihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Fadalah qala haddatsana Bakr bin Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Aisyah fa'atatha Aisyatu 3 tamaratin fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan wa amsakat li nafsiha tamratan fa'akala as-sibyanu at-tamrataini wa nazara ila ummihima fa'amalat ila at-tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang perempuan telah datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya 3 butir tamar. Dia ada riwayat yang banyak. Ada satu riwayat sebut Sayyidina Aisyah bagi sebutir tamar saja. Sebutir tamar tadi bukan makna Sayyidina Aisyah pekin, tak bagi kat dia, tak bagi kat orang tersebut. Hak tu saja yang ada dalam rumah. Itu kata ulama di sini dalil menunjukkan bahawa harus bagi orang yang tak ada apa minta pada waktu tersebut. Maksudnya dia tak ada apa-apa dan dia perlu, maka dia boleh meminta pada waktu itu. Nah, saya lapar, anak saya lapar, boleh tak bagi saya sumbangan sikit? Boleh tak? Minta. Tidak dilarang meminta ni kalau bagi yang perlu. Nah, bagi yang perlu tidak dilarang untuk dia meminta. Faham? Yang kedua, tidak dikira sesuatu tu sebagai kecil dan tidak dikira satu tu dipanggil benda yang menghinakan kalau bagi dengan sedikit. Nah, bagi 1 tamar, 3 biji tamar. Dan ini menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah adalah seorang yang ithar. Ithar adalah peringkat yang paling tinggi bagi saqa'. Peringkat yang paling tinggi bagi kemurahan adalah ithar. Karena saqa' dia memberi kepada yang memerlukan dan dia masih ada lagi lebihan pada waktu tersebut. Dia ada lebihan. Dia ada dah untuk diri dia dan ada lebihan. Hal lebih itu dia bagi. Manakala ithar, dia tidak ada apa-apa. Dia perlu benda tersebut dan dia bagi kepada orang apa yang dia perlu. Ini yang paling tinggi sekali. Sayyidina Aisyah memerlukan makanan tadi, tetapi masuk dalam keluarga Nabi pada waktu itu ada 3 biji tamar ya. Riwayat yang satu lagi sebiji tamar ya. Dan itu dibagi kepada orang lain walaupun dia perlu pada waktu tersebut. Dan ini beritahu juga bahawa keluarga Nabi SAW bukan jenis bagi tahu ke orang kata mereka tak ada apa. Keluarga Nabi kita Muhammad SAW dilatih dengan sabar. Nah, bukan dilatih dengan melihat kepada dunia. Walaupun Nabi boleh untuk arahkan kepada Jibril alaihissalam dan arahkan kepada malaikat bukit untuk bawa bukit Uhud sebagai mah kepada Nabi SAW. Boleh kalau Nabi nak sedemikian. Nabi tak mau. Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan yang sabar. Nah, sabar dalam keadaan tersebut. Dan terus. Lalu perempuan itu memberikan kepada setiap anak-anaknya sebutir tamar dan menyimpan untuknya sebutir tamar. Maka kedua anak telah memakan, yakni habis tamar mereka, kemudian memandang pada wajah ibu mereka. Nah, ni anak macam tu lah kan. Hak duk kesian ni mak lah. Anak, budak. Dan sampai besar pun anak macam tu lah. Dia lupa kat mak dia, dia hantam dia dulu. Lepas tu dia tak ingat kat mak dia lah. Macam tu lah. Sampai ke besar lah macam tu. Manusia ni macam tu lah. Dia lupa kat mak dia. Dia terlupa mak dia dulu pernah isar dekat dia lebih daripada yang dia duduk pada ketika dia besar ni. Karena berkira nak mampu dia dengan mak dia. Terus. Lalu perempuan itu membelah tamarnya menjadi 2 bahagian dan memberikan kepada setiap anaknya separuh tamar. Dia bagi 2 kat anak dia. Dia timpan sebiji. Simpan sebiji tuan-tuan. Kalau kata boleh dia nak makan terus. Dia tak lagi kalau budak-budak ni aku simpan, dia hentam pula makan aku punya. Makan dulu. Tak. Dia tunggu tengok anak dia kenyang elok tak. Nak kenyang apa tuan-tuan ni sebiji tamar. Nampak tak? Kita Yusuf Tayyuk tu pun kalau sekali buka puasa setengah habis. Ni 3 biji tamar dapat 2 orang budak pula makan tamar sebiji-sebiji. Dia simpan dulu tengok, nak tengok anak dia puas tak lagi. Dia tak makan lagi, dia pun lapar. Dia simpan dulu, tengok anak minta lagi, dibelah pula bagi kat anak dia. Sebiji pun dia tak makan. Terus kemudian Nabi SAW datang dan Sayyidatina Aisyah menceritakan tentang perempuan itu. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah engkau takjub, yakni heran dengan yang demikian itu? Sungguh Allah telah merahmati perempuan itu kerana rahmatnya kepada kedua anaknya. Allah. Nampak tak? Waktu ibu ni dia punya janibur rahmah itu sangat tinggi. Ibu. Nah. Itu juga ayah lah sama lah. Cuma dalam ni dibagi contoh tentang ibu. Baik tuan-tuan, apa ni di sini menunjukkan dalil kepada kita bahawa boleh untuk menceritakan kebaikan yang kita lakukan dengan syarat bukan tujuan untuk berbangga. Sayyidatina Aisyah cerita kepada Nabi bahawa dia telah memberikan hadiah, dia telah memberikan sedekah kepada perempuan tadi 3 biji tamar yang sedang dia pun memerlukan pada waktu tersebut. Tujuan cerita tadi bukan nak menunjukkan kelebihan yang ada pada dia pada waktu itu dia bagi isar, tidak. Tapi tujuan dia untuk nak dapat manfaat daripada Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi bagi tahu. Sebab tu kata Sayyidina Aisyah, kamu takjub, kamu heran dengan perbuatan yang dilakukan oleh ibu tersebut.
Sebab tu kata ulama, idza zahara sabab batala al-ajab. Kalau telah zahir sebab, maka terbatallah ta'ajub tersebut. Kita ni ta'ajub sebab kita tak tahu sebab apa dia buat macam tu. Nampak tak? Tapi kalau dia tahu sebab, maka kita ta'ajub. Seperti mana kita tengok ni lah orang buat kisalat mata, telok tu kat tangan hilang, tengok tangan kiri, kita pun ta'ajub. Lepas tu lepas ada orang buat apa ni rancangan baru, pecah rahsia orang yang buat apa ni silat mata tu, hilang terus ta'ajub lah gitu ya. Tengok, idza zahara sabab batala al-ajab. Bila zahir sebab, maka kita pun hilanglah ta'ajub tadi. Maka kata Sayyidina Nabi SAW, kau ta'ajub dengan perkara yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada ibu tadi kerana telah rahmat dia kepada anak-anaknya. Tuan-tuan, ini sebab rahmat tadi masuk daripada, dimasukkan dia dalam syurga Allah Taala kerana perkara yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Terus. Bab 50. Babu qublatis sibyani. Bab pada menyatakan mencium kanak-kanak. Wa bi ilai qal hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, seorang A'rabi Aqra' bin Habis telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian sedangkan kami tidak mencium mereka? Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak ada kuasa menahan, yakni menghalang, jika Allah telah mencabut daripada hatimu akan rasa kasih sayang. Ni yang saya ceritakan tadi. Yang saya ceritakan tadi. Sebab tu jangan cabut hati kita dengan kasih sayang. Jangan ego. Orang ni ego, kadang-kadang dia tak mencium anak dia tadi kerana dia ego. Nak tunjuk kata dia ni orang yang tegas semua kali. Itu bukan tegas, itu bodoh. Terus. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو. Jangan ingat saya kata kat Sayyidina Aqra' bin Habis. Saya kata bodoh tu kat orang yang tak mencium tu. Sayyidina Aqra' bin Habis ini setelah dia tahu sebab tersebut, maka dia ikut apa yang Nabi SAW sebut. Dan mereka ni Arab Badui. Arab Badui ni sikapnya keras. Jadi bila tengok macam tu dia pelik. Nabi cium anak kecil macam tu. Saya ada 10 orang anak, tak pernah saya cium seorang pun. Nabi pun sebutlah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi nanti. Baik, terus. Qala haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalisun faqala al-Aqra' inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarhamu la yurham. Sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium Hasan ibnu Ali dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada Al-Aqra' ibnu Habis at-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepadanya kemudian bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Baik, sebahagian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan mencium pipi anak kecil itu adalah wajib, kata beliau. Nampak tak? Dengan tujuan untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut. Cium dia. Dan ada riwayat menyebutkan kata yang dimaksudkan dengan A'rabi tersebut bukan sahaja Aqra', juga Uyainah ibni Hisnil Fazari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Tetapi waktu ketika dia datang kepada Nabi, waktu dia tengok Nabi SAW cium tu, dia jadi pelik. Dia tanya, dia ni waktu tu tak Islam pun, dia munafik pada waktu tersebut. Tapi dia Islam setelah itu. Dia Islam kembali pada zaman Sayyidina Umar. Dan riwayat sebut Islam pada zaman Sayyidina Umar. Waktu Uyainah ibn Hisnil Fazari, yang dialah datang kepada Nabi waktu Nabi SAW duduk dalam rumah dengan Sayyidina Aisyah. Nabi SAW kata, bi'sa binal ashirah. Nampak tak? Bi'sa binal ashirah. Seburuk-buruk orang adalah ni, orang ni yang akan datang ke pintu kita ni. Ketuk pintu, Nabi dia masuk, kemudian Nabi cakap baik dengan dia.
Kemudian Sayyidina Aisyah bila lepas Nabi cakap baik dengan Uyainah bin Hisn Fazari, dia keluar. Maka Nabi SAW pun ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, qulta ma qulta wa alanta lahul qaul. Kamu sebut apa yang kamu sebut tadi ya Rasulullah. Kamu kata dia orang yang jahat. Seburuk-buruk orang dalam keluarganya, inilah orangnya. Tiba-tiba kamu cakap dengan dia elok pula pada waktu tersebut. Nabi kata orang yang paling jahat adalah orang yang takut kepadanya disebabkan kejahatannya. Maka sebab tu Nabi tak mau bagi dia jadi jahat. Nah, Nabi bukan takut dengan dia. Nabi nak bagi dia jadi orang yang lembut selepas tu. Maka dilembutkan Nabi bercakap dengan dia. Karena dia ketua masyarakat dia pada waktu tersebut. Tapi dia ni munafik pada waktu itu. Waktu ketika zaman Sayyidina Umar, dia ditangkap. Dia perang dengan para sahabat pada waktu tersebut. Dan akhirnya dia ditawan. Waktu ditawan, dia dipasung. Pasung tangan dengan tengkok dia ni. Dibawa di jalan di tengah-tengah kota Madinah. Dia antara yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Dia murtad balik lepas tu. Jadi bila ditangkap, sampai di tengah kota Madinah, anak-anak Madinah, anak-anak kecil Madinah beratur dekat sepanjang jalan, pakat kata dekat dia. Kata apa? Orang kata inilah orang yang telah keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang keluar daripada agama Allah. Semua budak-budak kecil pakat kata macam tu. Apa kata dia? Dia kata ammuka la yadkhul hatta yakhruj, kata dia. Mak pak saudara kamu ni tak masuk pun nak keluar kok mana? Dia kata. Faham tak? Dia budak-budak kecil kata inilah orang yang keluar daripada agama Allah, orang yang keluar daripada agama Allah. Dia kata ammuka la yadkhul hatta yakhruj. Pak saudara hang ni, ammuka ni bahasa Arab ammi kita lah. Orang Mesir ni kalau sebut ni am. Nanti ni pak cik ni tak masuk pun nak keluar kok mana? Dulu ni tak masuk pun Islam, bila aku keluar nah. Maksudnya aku tak murtad pun, dulu lagi dah murtad dah maksudnya. Dulu dah munafik dah maksudnya. Tapi dia baik Islam dah lepas tu. Nah, Sayyidina Uyainah bin Hisn al-Fazari baik Islamnya setelah itu. Faham? Karena itu Nabi SAW tengok sebut. Tengok. Ini adalah bukti kepada lembutnya Nabi ketika dulu. Bi'sa bin al-ashirah, kemudian Nabi doakan yang baik kepada dia. Nabi doa yang baik kepada dia, akhirnya baik. Berkat doa Nabi SAW, dia Islam balik setelah itu. Nah, jadi baik balik. Lepas tu kita kena ada sikap tersebut. Jangan tengok semua orang kita nak pukul sama rata. Mungkin dia jahat sekarang, mungkin dia akan baik satu masa akan datang. Mungkin lebih baik daripada kita. Kena niat macam tu. Kena ada akhlaknya Nabi SAW dengan umat Nabi SAW. Nah, Allahu a'lam bissawab. Pukul 11. Kita dah sampai pada hadis yang ke 91. Itu kita akan masuk pada bab yang ke-50 insya-Allah. Alhamdulillah, dan dekat nak habis tu. InsyaAllah akan habis, jangan bimbang. Akan habis. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.